Oke, tadi adalah pada abad ke-17 dan ke-18. Sekarang kita tengok kepada kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan 20. Oke, sekarang kamu tengok pada abad ke-19 dan ke-20, faktor kedatangan mereka yang pertama adalah perkembangan industri kereta. Jadi kalau perkembangan industri kereta menyebabkan permintaan terhadap getah asli meningkat untuk mencipta tayar. Jadi getah diperlukan juga untuk perusahaan penebat barang elektrik. Jadi getah asli ini sumber dia daripada mana? Hanya boleh dapat di alam Melayu. Itulah kenapa mereka datang ke alam Melayu. Oke, boleh fahamkan untuk faktor yang pertama? Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Hasil bumi di mana? Di alam Melayu. Oke, sebabnya negara kita mempunyai tanah yang subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman getah, tebu, padi, dan juga tembakau. Selain daripada hasil tanaman ini, negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, emas, biji besi, petroleum, dan juga arang batu. Jadi semua ini mereka perlu mendapatkan di mana? Di negara kita. Jadi mereka berminat untuk datang ke negara kita. Oke, baru dua faktor. Faktor yang ketiga adalah faktor industri mengetin makanan. Industri mengetin makanan ini menjadi industri penting di Eropah pada masa itu. Jadi mereka untuk membuat tin makanan, mereka memerlukan biji timah. Jadi biji timah itu diperoleh daripada mana? Daripada negara kita. Oke, biji timah diperlukan untuk industri mengetin makanan, minuman, membuat bumbung rumah, dan juga tong minyak. Permintaan dan harga biji timah turut meningkat. Oke, faktor yang keempat adalah pembukaan terusan Suez. Apa itu pembukaan terusan? Oke, dia macam satu. Oke, tengok ini huraian dia. Pembukaan terusan Suez yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dengan Suez di Laut Merah mempercepatkan urusan perdagangan. Oke, tengok dalam gambar aja nih. Oke, terusan Suez ini merujuk kepada satu jalan perdagangan yang dapat memendekkan masa perjalanan. Jadi menyebabkan perdagangan di antara alam Melayu dengan Eropah semakin bertambah sebab tempo masa dengan adanya terusan Suez ini, tempo masa daripada Eropah ke alam Melayu itu masa perjalanan dia adalah semakin singkat. Jadi proses pergi dan juga balik itu tidak mengambil masa begitu lama. Faktor yang kelima adalah penciptaan kapal wap. Apa itu kapal wap? Tengok ya. Penciptaan kapal wap membolehkan dapat membawa muatan lebih banyak, dapat menjimatkan kos, dapat mempercepat perjalanan dan penghantaran mudah serta murah. Oke, sebelum ni tidak ada kapal-kapal begini untuk mengangkut. Jadi dengan ada penciptaan kapal wap ini membolehkan bahan muatan yang mereka bawa itu lebih banyak. Oke, faktor yang keenam adalah persaingan kuasa barat. Wujud persaingan kuasa-kuasa barat seperti daripada Britain, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Amerika Syarikat untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka sanggup berperang kerana semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang mereka perolehi. Sebab, maksudnya begini, apa maksudnya tanah jajahan di sini? Dia merujuk kepada mereka cuba menguasai. Contohnya, kita pernah dijajah oleh British. Jadi kita ini berada di bawah jajahan British. Jadi kuasa-kuasa barat ni punya anggapan pada masa itulah, pada masa dahulu, apabila dapat menguasai banyak tanah jajahan, maksudnya kamu adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Jadi pada masa itu mereka bersainglah siapa yang dapat banyak tanah jajahan, maka mereka adalah kuasa nomor satu. Ya, boleh faham?
Dan seterusnya faktor yang ketujuh, ciptaan telegraf. Apa itu telegraf? Telegraf, penciptaan telegraf membolehkan ahli perniagaan Eropah menghubungi ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Oke, telegraf ini lebih dalam arti kata lain, contoh kalau sekarang adalah telepon. Dulu tidak ada ya telepon ataupun apa-apa, WhatsApp apa semua. Jadi penciptaan telegraf ini memudahkan mereka punya proses urus niaga. Dan last kali, faktor yang terakhir adalah faktor slogan beban orang putih. Oke, apa maksud slogan beban orang putih ini? Digunakan untuk menyebar pengaruh dan tamadun mereka dan mewajarkan tindakan mereka. Maksudnya mewajarkan tindakan mereka ini supaya orang-orang ataupun penduduk di tanah Melayu ataupun di negara kita ini anggap bahwa mereka itu membawa kemajuan, membawa kebaikan kepada negara kita. Jadi kita tidak memberontak kepada mereka. Oke, boleh paham kan? Tengok di sini. Slogan beban orang putih bermaksud tanggung jawab dan tugas mereka membantu dan memberi kesejahteraan kepada wilayah yang ditakluki. Jadi dalam berarti kata lain di sini, oke, aku jajah kau punya kawasan, tetapi aku akan memberi kemajuan kepada kawasan kamu. Oke, jadi kita tidak akan memberontak. Oke? Perancis menggunakan slogan tugas menyebar tamadun kepada penduduk dunia, bukan barat yang dianggap mundur. Oke? Jadi ada 8 semuanya, ada 8 faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan juga abad ke-20. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan juga kamu boleh ikut apa yang sudah cikgu bagi tahu, dan kalau kamu tidak faham juga kamu boleh ulang balik video penerangan cikgu ini. Oke, dan kamu kena dalam topik untuk hari ini kamu kena kasih beza faktor kedatangan kuasa barat abad ke-16, abad ke-17, ke-18 dan juga pada abad ke-20. Dia berbeza ya. Jadi tolong kamu fokus dan juga tolong buat perbezaan sendiri. Oke, itu saja. Thank you.